Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang join live PMB Securities pada pagi ni. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada minggu ni lah, sebab minggu lepas kita dah ada buat live berkenaan overall lah daripada kita punya Head of Retail Dealing, Encik Kamal Baharin, berkenaan basic lah ataupun overall ataupun gambaran umum tentang pasaran saham. Jadi minggu ni kita buat satu lagi live berkenaan pengenalan pelaburan syariah ataupun sebenarnya minggu ni lebih kepada teknik asas lah untuk trade lah. Teknik ni bukanlah kita minggu ni bukan untuk bincang tentang nak buat fundamental analysis ataupun technical analysis, sebab yang tu kita akan buat kelas yang lain lah. Cuma minggu ni kita punya live lebih kepada very very basic lah. Maknanya pada live kali ni sesuai untuk orang yang betul-betul baru nak mula dalam pelaburan saham. Contohnya mungkin dia tengok kawan-kawan trade ataupun melabur dalam bursa saham, tetapi tak tahu nak mula macam mana, teknik macam mana nak beli, macam mana nak jual, macam mana nak faham jargon-jargon yang ada dalam pasaran saham yang basic-basic lah. Mana kadang-kadang mungkin kawan-kawan borak pasal saham, kita duduk kat tepi dengar cerita limit up lah, dengar dapat buy call lah, sell call lah, macam-macam. Tapi kita tak faham, tak tahu macam mana nak mula. Okey, kemudian sesuai live kali ni, sesuai juga untuk yang dah buka CDS dengan trading account tapi tak tahu nak mula macam mana. Mungkin macam bagi pelanggan BIMSET sendiri, kita ada sediakan tutorial, tapi mungkin tengok tutorial tu pun mungkin ada kekeliruan macam mana nak klik yang mana, nak pilih harga yang mana patut kita tekan. Mungkin ada kekeliruan kat situ. So live kali ni kita nak terangkan ataupun manage benda ni lah. Maknanya pun kita faham ada kehendak daripada pelanggan dan juga tuan-tuan perempuan yang belum lagi pelanggan boleh register lah. Kita ada bagi satu link dekat bagi kita punya live tu, tutorial macam nak buka kat fully online lah. Memang kita punya pembukaan account tak perlu nak email tanda tangan ke, nak email bank statement ke, tak perlu. Sekarang kita buat fully online, one time saja. Maknanya tak perlulah kadang-kadang macam dulu kalau nak buka account ni kita kena datang office ataupun jumpa dealer secara fizikal, kena isi borang, lepas tu kena buat tanda tangan semuanya. Tak perlu, sekarang dah semua online. Dan kita BIMSET adalah salah satu, kita boleh kata yang menerima pembukaan account fully online. Jadinya duduk je depan PC, register dalam 10 minit, dalam tempoh 3 hingga 5 hari bekerja, account dah boleh start trade dah. Jadi boleh tengok lah macam mana kita nak pembukaan account tu. Okay, pertamanya saya rasa masalah orang yang nak masuk dalam pasaran saham ni adalah, pertama dia tak berapa nak faham saham tu sendiri apa kan. Jadinya benda yang macam takut lah, sebab kita biasalah walau macam mana pun benda yang kita tak tahu ni kita takut. Jadi samalah juga dengan pasaran saham. Jadi kita dengar pula kawan-kawan kita ataupun kita tengok dekat media sosial, benda ni macam nampak kompleks pasaran saham ni. Tapi hakikatnya benda ni mudah je. Kadang-kadang tu mungkinlah kadang-kadang kawan-kawan kita ni berborak kan, nampak macam kompleks. Hakikatnya benda ni mudah. Dia tak susah pun. Kadang-kadang ada orang nak cakap kompleks untuk nampak pandai, untuk nampak macam benda ni susah. Hakikat benda ni tak susah. Dia sangat-sangat senang. Okay. Okay, berbalik pada pembukaan account tadi. Kalau kita tengok pembukaan account mudah je. Pertama, tuan-tuan boleh buka Bursa Anywhere. Download je dalam apps tu, dalam sama ada Play Store ataupun App Store yang guna iOS ataupun Android. Download je Bursa Anywhere, kemudian register kat situ CDS. Boleh pilih BNB Securities. Kemudian selepas berjaya register CDS dekat situ, nanti automatiknya selepas register tu tuan-tuan perempuan akan dapat satu link daripada BNB Securities untuk register trading account. Dan kat sini saya nak terangkan jugalah, mungkin ada kekeliruan sikit lah tentang
trading dengan CDS account ni. Saya rasa benda ni kadang-kadang yang dah trade pun dia keliru CDS dengan trading account ni. So basically CDS ni adalah tempat kita nak simpan kita punya saham sahaja. Maknanya dekat situ berusaha simpankan kita punya saham. Kalau kita jual, saham tu dikeluarkan pada CDS. Duit tak ada pada CDS sebab kadang-kadang kita keliru. Duit ni masuk kat mana sebenarnya? CDS ke masuk dekat trading account? So hakikatnya duit, kalau kita masukkan duit masuk ke trading account, dan CDS ibaratnya macam ni lah. Bila kita beli saham, saham dimasukkan ke dalam kita punya CDS. Maknanya bila beli mesti duit kena keluar kan. Jadi duit dikeluarkan daripada kita punya trading account. So vice versa lah, apabila kita jual, saham dikeluarkan dari punya CDS, trading account akan dimasukkan duit apabila berlaku settlement lah. Jadi ini beza antara CDS dengan trading account. Jadinya CDS ni di-maintain oleh Bursa Malaysia, dan trading account ni di-maintain oleh broker saham. Okay, ini adalah perbezaan antara dua lah. Sebab kadang-kadang bila nak register tu pelik. Kenapa mana-mana lah, saya rasa mana-mana pun broker akan tengok kita bila nak register, kenapa macam ada beberapa form tu kita rasa dah isi, tapi kenapa kena isi lagi? Sebab inilah perbezaan dia. Satu, kita borang, kita sign untuk CDS untuk buka account dengan bursa, dan satu lagi kita buka trading account dengan broker tu. Jadi broker yang maintain trading account. Jadi broker macam BNB Securities ni adalah, tugas kita adalah kita sebenarnya jadi orang tengah. Memang sebenarnya tak boleh nak beli terutama company-company yang public listed lah. Kita tak boleh nak beli direct saham tu, mesti melalui broker. Sebab broker ialah antara kita dengan pembelian saham dekat market. Jadi ni ialah tugas broker lah. Jadi kalau kata broker saham tu, kita orang tengah lah, senang cerita. Dan just untuk pengetahuan lah, BNB Securities ni adalah satu-satunya setakat ini broker saham patuh syariah dekat Malaysia, dan kita dah berusia lebih kurang 27 tahun. Maksud kita satu-satunya yang full flash ataupun end to end, keseluruhan patuh syariah tu maksudnya kita daripada mula sampai akhir. Maknanya tak ada campur-campur lah, mana end to end, daripada buka pintu sampai tutup pintu. Maknanya yang lain ni mungkin dia ada window lah, macam kalau kita kan ada certain bank, macam kita lah buka akaun simpanan, kita buka akaun Islamik, tapi pada masa yang sama dia ada offer akaun konvensional. Tapi kalau Bank Islam Securities, kita fully semua patuh syariah. Maknanya tak ada istilah lah bercampur ke ni, maknanya kita bukan window lah. Maknanya kalau yang lain-lain ni, broker ni kalau dia offer syariah punya akaun, maknanya adalah sejenis macam window lah. Maknanya dia ada dua, tapi at the end of the day dia akan bercampur juga. Macam kita memang daripada hujung sampai habis adalah patuh syariah. Jadinya sebaiknya untuk Muslim kita pilihlah yang patuh syariah lah. Okay, seterusnya okay, ni just satu kata-kata lah nak quote daripada Robert G. Allen ni. Dalam banyak-banyak kita tengok millionaire, billionaire lah, tak kisahlah siapa-siapa pun, tak ada yang kaya semata-mata disimpan dalam saving account. Mesti ada sekurang-kurangnya business ataupun invest lah. Jadi ini satu benda yang kita kena fikirlah. Kalau kita semata-mata biarkan duit, dia takkan bergerak. Dan pada masa yang sama, sekiranya kita ada duit 1 juta pun dan kita letak dalam bank, kalau kita tak, sama ada kita tak niagakan ataupun gabungkan melalui pelaburan, dia akan kekal 1 juta. Pada masa yang sama, selepas 10 tahun, 5 tahun, nilai 1 juta tu dah tak sama dah. Sebab apa? Adanya inflasi. Mungkin 1 juta kita pada waktu sekarang selepas 5 tahun mungkin nilai dia dah lebih kurang 900, 800 ribu. Lebih kurang macam tu lah. Jadinya kita, dan saham ni adalah satu peluang pelaburan untuk kita kembangkan kita punya aset lah, ataupun cash lah, duit lah. Jadinya inilah satu peluang yang saya rasa mudah untuk semua orang masuk lah. Dia kadang-kadang tu, sebab kadang-kadang kalau contohnya misalnya nak masuk pada hartanah, kita kena ada certain modal yang kuat besar.
Dan kalau macam saham ni, kita boleh bermula kecil. Kan? Maknanya bermula mungkin serendah RM500 hingga RM1,000 pun kita dah boleh mula. Mungkin kita boleh rolling sehingga dia dapat modal yang lebih besar lah. Okay, kalau sebab basically hari ni kita nak sembang yang sangat-sangat basic, yang sangat-sangat asas kan. Jadi kalau tuan-tuan perempuan terutama yang betul-betul baru nak tahu, baru nak trade, baru nak buka account, kalau ada apa-apa soalan boleh letak dekat kita punya ruangan komen live lah kalau ada apa-apa soalan lah. Nanti saya cuba jawab lah mana-mana yang berkaitan tu. Okay. So, kita ni biasalah dengar tentang saham macam saya terangkan tadi, macam-macam, tapi kita tak tahu nak mula dekat mana. Dan kadang-kadang kita biasa dengar dalam TV, radio, internet, kadang-kadang dalam drama pukul 7 pun ada sembang pasal saham ni kan. Jadinya cuma kita tak tahu apa benda saham ni. Basically saham ni dia tak kompleks pun, dia sebenarnya mudah. Mudah maksudnya apa yang kita beli, benda sebenarnya dia bukannya macam benda yang tipu-tipu, dia adalah satu benda yang real. Maknanya kita membeli pegangan sebuah syarikat. Ibaratnya dalam bahasa mudah, kalau sebab sekarang ni kita nampak dia macam kompleks sebab kita tengok ada platform, ada nombor banyak-banyak, ada chart, ada graf dan sebagainya. Tapi basically apa yang kita beli adalah sama je, macam ibaratnya kita buka satu perniagaan, ibaratnya kita buka gerai burger tapi kita kongsi dengan kawan kita 50-50. Jadinya pegangan saham yang kita ada 50%, kawan kita 50%. Jadi andai kata tiba-tiba ada orang ketiga dia kata gerai burger ni agak maju, jadinya dia nak beli saham, sebahagian saham daripada kita. Jadinya let's say kita bincang dengan kawan kita give up 5%, kawan kita pun give up 5%. Jadi kita jual dekat orang ketiga tu. Jadinya pegangan kita 45%, kawan kita 45% dan orang ketiga tu akan dapat 10%. Jadinya 10% tu lah pegangan saham yang dibeli oleh orang ketiga. Jadi kita ni adalah nak jadi macam orang ketiga ni lah. Kita nak membeli saham company yang kita rasa bagus dan ada potential untuk maju lah. Jadi basically daripada saham ni apa yang kita dapat? Dan yang orang yang nak sangat masuk pasaran saham ni kan, okay, pertama ada orang dia beli saham ni satu sebab dia rasa company tu bagus lah untuk kita invest. Maksudnya perniagaan dia bagus, kita tengok future, dia punya future expectation pun bagus. Jadi kita tengok company ni boleh berkembang. Jadinya sebabnya harga saham ni dia reflect daripada company tu punya performance, prestasi syarikat tu lah. Jadi kita tengok harga company ni agak bagus, selalu buat untung dan sebagainya. Dan kita tengok kalau company ni bagus, mesti dia punya harga saham akan sentiasa meningkat naik. Lebih kurang macam tu lah kita punya mindset. Itu satu, maknanya kita rasa harga saham akan naik. Nanti bila dah tinggi dan kita rasa dah sesuai masuk dia, kita boleh jual. Yang nombor dua adalah dividen. Jadi biasalah walau macam mana pun company yang bagus berbila untung mesti bagi dividen. Takkanlah kita ni meniaga tak dapat pulangan, betul tak? Jadinya biasanya company apabila satu-satu tahun dia punya, nak kira dia punya keuntungan tu, apabila dapat untung dia akan bahagi pada dua lah. Satu retain earning, yang ni untuk disimpan balik untuk company sebagai simpanan ke untuk dilaburkan semula ke, dan sebagainya dia akan bagi dividen. Dan dividen ni akan dibahagi kepada pemegang saham berdasarkan pegangan kita. Ibaratnya macam kalau kedai burger tadi untung RM10,000 dan pegangan tadi ada 3 orang, kemudian ada yang A dapat 45%, B dapat 45% dan yang orang ketiga dapat 10%. Jadinya dalam kes ni kalau 10% daripada 10,000, daripada 10,000 kita dapat 1,000. Ibarat macam itulah. Maknanya dividen ni bergantung kepada berapa pegangan kita dalam satu-satu saham tu. Jadinya biasa company yang bagus dia akan beruntung dan dia akan bagi dividen lah. Dan ada juga company dia kita tengok buat untung tapi dia tak bagi dividen, dia semua masuk dalam retaining. Jadi sebaiknya kita tengoklah benda ni, kita kena tengok dalam annual report lah untuk tengok dia punya untung tak untung. Kemudian dividen ni biasanya akan ada pengumuman dekat Bursa Malaysia. So announcement ni buka je, contohnya ada saham tertentu yang kita beli, kita buka je Bursa Malaysia, type
Kat situ ada announcement berkaitan company tersebut. Okay, saya tunjuk contoh sekejap. Okay, ini adalah laman web Bursa Malaysia. Contoh kalau kita katalah saya ambil je lah mana-mana company yang ada kat sini. Okay, saya klik misalnya di Next. Kat sini ada company announcement. Ni macam ni lah. Kita tengok ada macam-macam announcement yang ada tentang additional listing, circular, ada contoh kalau ada AGM pun dia akan beritahu kat sini. Dan setiap pemegang saham boleh pergi ke general meeting ataupun AGM untuk dengar lah apa boss nak bagi tahu dan sebagainya, dan kita boleh vote dalam meeting tersebut. Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan tentang skrinnya kalau ada dividen. Misalnya macam ni lah. Kita tengok di Next ada final dividend. Ni misalnya macam ni lah. Company dia akan bagi tahu dia nak bagi dividen. Dia ada tulis lah kat sini maklumat-maklumat yang berkaitan tentang contoh misalnya dia punya ex-date, entertainment date, dan apa bila nak dapat, macam contohnya payment date. So kalau macam ni dia bagi tahu ex-date ni 9 Julai 2019 ni yang lama punya lah. Maksudnya kalau kita nak dapatkan dividen ni, kita kena beli sebelum ex-date, sebelum 9 Julai. So walaupun kita beli pada 8 Julai, kita layak dapat dividen ni. Jadinya contohnya kita beli pada 8 Julai 2019, kita layak untuk dapat dividen ni. Kemudian dia bagi tahulah berapa kita dapat. Macam ni dia kata setengah sen. Ini bukan 5 sen, setengah sen daripada setiap satu saham. Contoh kalau kita ada dapat 100 saham di Next ni, darablah dengan setengah sen, itulah nilai dividen yang kita akan terima. Kemudian dia bagi tahu payment date 31 Julai 2019. Inilah tarikh dividen tu masuk ke dalam account trading kita. Jadinya kadang-kadang biasanya orang yang baru-baru ni tersilap tengok ex-date 9 Julai ke dividen dapat tak? Kita akan dapat 31 Julai. Ini adalah antara tarikh-tarikh penting lah. Contohnya ex-date, payment date, bila kita nak dapat kita punya dividen. Okey, itu ni lah contoh-contoh, salah satu contoh lah berkenaan dividen yang kita boleh tengok. Dan salah satu petanda yang baik adalah company yang bagus ni mesti dia bagi dividen lah. Maksud bila dia mampu bagi dividen tu dia buat untung lah. Jadinya company-company yang tak bagi dividen ni kita boleh kata ialah sama ada dia semua simpan untuk retaining ataupun dia tak buat untung. Jadi ni sebab kita nak company yang bagus kan. Jadi tengoklah company-company yang sebaiknya ada dividen lah untuk kita pegang. Ini saya cerita untuk yang kalau company kita lebih kepada untuk pegang, untuk simpan, untuk tengok prestasi syarikat lah. Jadi kadang-kadang ada yang masuk pasaran ni bukan untuk pegang lama, bukan nak tengok prestasi syarikat kan. Ada yang nak betul-betul nak trade je, tengok kepada saham tu turun naik. Yang tu kebanyakannya yang macam ni traders lah. Dia bergantung pada chart. Jadinya yang ni kita akan buat satu slide lain untuk cerita macam mana untuk jadi trader menggunakan chart lah. Jadi hari ni hanya untuk yang basic-basic. Okay, seterusnya IPO. Jadinya IPO ni adalah initial public offering lah. Initial public offering ataupun saham penerbitan awal. Jadinya company ni biasanya
asalnya misalnya dia sen yang berhad. Kemudian dia nak tersenarai di Bursa Malaysia. Jadinya dia kena melalui proses IPO lah. Maksudnya sebelum ni macam kes gerai burger tadi, katakanlah tadi dah ada 3 orang kemudian dia nak kembangkan gerai burger tu tadi tapi tak cukup duit. Kan dia kata nak pakai 1 juta, duit ada 200,000 tapi nak pakai 1 juta. Jadinya dia short 800,000. Jadinya ibaratnya dia ada option sama ada lagi 800,000 tu offer dekat kawan-kawan untuk beli share gerai burger ni, ataupun pergi bank pinjam, ataupun dia boleh jual 800,000 ni kepada public untuk beli, kepada orang awam untuk beli saham gerai burger. Jadinya apa yang kebanyakan company buat adalah dia pergi kepada IPO, maknanya dia jual sebahagian pegangan saham dalam dia punya company untuk dia kembangkan syarikat tu melalui membiarkan orang awam boleh pegang sebahagian pada company. Jadinya salah satu saya rasa yang orang famous lah, company yang famous yang boleh tengok DIY lah, mesti DIY pun dah melalui IPO. Sekarang ada dalam Bursa Malaysia. Jadinya apa yang dia buat ibaratnya macam tu lah. Mungkin dia nak pakai modal dan sebagainya, dia jual saham kat public dan dia boleh buka dekat setiap inci kawasan yang ada dekat Malaysia ni, dia buka kedai Mr. DIY. Jadinya adalah salah satu benda IPO. Jadinya sebelum IPO kita tak nampak pun saham tu ada dekat pasaran saham. Maknanya kalau kita buka platform tak ada tersenarai. Jadi selepas IPO baru ada. Jadinya IPO ni kalau kita nak sebelum dia masuk ke dalam pasaran saham, kita boleh beli. Kita boleh apply untuk beli. Dan salah satu cara untuk apply adalah terutama untuk kalau Bumiputera boleh pergi ke bahagian saham MITI. Saya tunjukkan laman web dia supaya semua orang boleh tengok. Ini salah satulah laman web. Yang ni untuk kalau untuk terutama untuk Bumiputera boleh buka laman web ni untuk apply IPO lah. Macam ni kita tengok ada Pekat, ada Nescon dengan CAKD dan boleh apply dekat sini. Jadinya ada kuota tertentu lah. Kalau misalnya tak nak apply melalui sini, biasanya dia buka juga dekat platform-platform ataupun online banking. Misalnya bank-bank macam Maybank, CIMB, kita boleh apply IPO ni. Jadinya IPO ni pun terpulang lah. Sebab dalam nama pun kita mohon ataupun apply, nasib lah kita boleh dapat ke tak. Tapi di kebanyakan waktu boleh dapat lah, insyaAllah lah. Okey, jadinya saya rasa untuk beberapa bahagian dah cover lah. Maknanya bagaimana nak buka akaun, macam mana tentang apa tu basic tu saham tu sendiri, apa yang kita dapat apabila kita memegang saham, proses IPO, jadi sebagai gambaran lah. Seterusnya bila kita nak trade ni, adalah beberapa benda yang kita kena tahulah. Bila boleh trade, bukan sepanjang masa kita boleh trade sebenarnya. Dia ada waktu-waktu tertentu. Pertamanya hari bekerja lah. Biasanya Sabtu, Ahad, cuti umum tu memang bursa tutup lah. Dan dia hari-hari yang boleh trade tu pun ada waktu dia. Bukan kita boleh main trade je. Sebab kadang-kadang kita tengoklah trader baru ni kadang-kadang tanya, saya key in pukul 10 malam, tak ada apa pun. Betul lah, memang waktu tu market tutup. Jadi bila waktu market buka, market ni buka pada pukul 9 sampai pukul 12.30 tengah hari, kemudian rehat pada selama 2 jam antara pukul 12.30 sampai pukul 2.30. Kemudian buka sebelum pukul 2.30 sampai pukul 5. Jadinya kita boleh beranggapan pukul 9 sampai pukul 5. Macam office hour lah sebenarnya market ni buka. Jadinya janganlah tiba-tiba kata saya punya platform tak bergerak lah, tak ada tengok transaction trade detail tak bergerak dan sebagainya lah. Jadi sebab inilah waktu sebenarnya untuk kita trade. Jadi kat sini ada sesi pagi kan, sesi pagi sinar pagi hingga 12.30. Dan aku masuk lepas
pukul 9 tu pre-opening tu. Pre-opening tu maksudnya waktu tu biasanya kita kebanyakan orang dah key in order lah. Dan waktu ni juga waktu panggil TOP, Theoretical Opening Price. Waktu ni market tu dia nak kira price nak open pukul 9 tu pukul berapa. Nak berapa price nak open pukul 9 tu berapa. Ibarat macam tu lah. Dan sama juga kalau antara pukul 2, 2.30 kemudian trading pre-closing antara 4.45 hingga 4.50 ni pun sama. Dia nak kira calculate berapa harga nak tutup. Lebih kurang macam tu lah. Jadinya boleh tengok ni waktu-waktu dia, waktu kita boleh trade. Okay, kita nak beli saham ni kita boleh beli berapa? Ni pun banyak yang tanya. Okay, kadang-kadang salah satu kekeliruan adalah kadang-kadang dia sebelum dia nak beli dekat Bursa Malaysia ni, dia dah tengok market luar dah. Dia tengok dekat US misalnya. Kalau macam US kita boleh beli satu unit boleh beli dah, kan? Tapi kita tak, kita boleh beli minimum satu lot. Satu lot ni bersamaan dengan 100 unit lah. Ataupun kalau orang yang lama-lama, yang sebelum-sebelum ni, sebab satu lot bersamaan dengan 100 unit ni kategori baru lah. Bursa dah kecil kan. Dulu satu lot ni bersamaan dengan 1000 unit. Sebab tu kadang-kadang ada yang kata lot kecil ke lot besar. Maknanya kalau lot kecil ni 100 unit lah, ataupun lot besar 1000 unit. Tapi basically kalau yang sebenarnya satu lot, bila kita sebut satu lot tu sebenarnya bersamaan 100 unit, bukan dengan 1000. Kadang-kadang ada yang tersilap lah, sebab benda ni penting juga. Kadang-kadang dia borak dengan kawan dia ataupun dengan sifu-sifu dia yang lebih berusia, tapi tak ada tauliah kan. Dia kata belilah satu lot 1000 unit. Lepas tu kita pun order dengan remiser kita ataupun dealer bagi tahu saya nak satu lot. Rupanya tapi bila dealer atau remiser key in 100 unit, lepas tu kita kata saya nak 1000 bukan 100. Jadi ni kekeliruan ni akan wujud lah. Jadinya kita kena tahu satu lot sama dengan 100 unit saham. Cuma tapi ada masalah lah. Ni cuma nak sebagai info lah, sebab biasanya dealer atau remiser akan confirmkan semula lah, betul ke satu lot ni 100 unit ataupun 1000 unit. Tapi ini sekiranya order secara manual. Manual ni maksudnya call ataupun WhatsApp pada dealer, nak beli sekian-sekian. Tapi hari ini saya rasa tak ramai dah nak guna servis manual daripada dealer atau remiser. Kebanyakannya online, sebab masing-masing ada smartphone. Saya rasa tu lagi mudah dan kos dia pun lagi murah. Dan saya rasa disebabkan dia murah, orang lagi prefer lah. Okay, ni kita punya brokerage untuk BNB Securities lah. Sebelum ni kita minimum sebelum ni lah, sebelum bulan 5 semua adalah minimum RM14. Tapi kita baru sebenarnya memperkenalkan yang untuk intraday ni, kadar baru untuk intraday. So untuk intraday sekarang minimum RM8 ataupun 0.08%. Maksud minimum RM8 tu, kalau untuk intraday kita beli RM8, jual RM8 pada hari yang sama lah. Ini untuk intraday. Dan setakat ini untuk trade biasa, maksudnya beli semalam, jual hari ni ataupun jual bila-bila, minimum RM14 ataupun 0.3%. Macam ni lah. Jadinya brokerage ni penting lah untuk kita tahu, sebab kita nak calculate kita punya cost. Sebab kadang-kadang mungkin kebimbangan saya macam ni, sebab kadang-kadang ada yang belajar secara sendiri dan sebagainya, cuba cari info online tanpa bertanya pada dealer atau remiser. Kadang-kadang kita ada misconception sikit lah. Kadang-kadang tak apalah, saya cuba dengan harga RM100 misalnya. Dia beli saham tu dengan harga RM100, katalah satu unit RM1, dia beli 100 unit, so RM100 lah. Kemudian harga saham tu katakanlah naik kepada RM1.20, so dia jual lah dengan harga RM120 kan. Katalah dia beli guna intraday, so beli RM8, jual RM8, dah RM16 dah. Jadinya
dia punya untung tadi RM20 kan, 20 tolak 16, ada balance lagi RM4. Tapi ada kos-kos lain lagi macam stamp duty, clearing fee yang lepas ni kita akan sentuh lah. Jadinya boleh tengok saya sepatutnya untung RM20, kenapa jadi rugi? Jadinya kos ni penting kita tengok, dan kita kena merancang lah, terutama kalau mungkin modal kita sebagai modal permulaan atau baru nak mula, kita cuba dengan nilai yang kecil kan. Jadinya kena tengok kos-kos yang ni boleh cover ke tak. Jadi macam kalau macam BNB Securities, kita untuk mendapatkan limit untuk beli saham ni kita bagi 500. Maknanya first time untuk dapat limit tu, untuk layak membeli, setidak-tidaknya kena deposit RM500. Jadinya boleh je kalau nak transfer RM10 pun boleh. Cuma nanti akan nampak, tuan-tuan perempuan akan nampak, duit memang RM10 masuk dalam akaun, tapi bila nak beli tak boleh, kita tak bagi limit. Jadi limit ni kita bagi selepas masuk RM500 pertama. Sebab kita sebenarnya bukanlah nak kata nak restrict pembelian tu rendah, tapi berdasarkan pemahatian kami, kalau bila kita trade bawah daripada RM500 ni memang kebiasaannya duit habis bayar brokerage je, tak sempat pun untuk makan untung. Ibaratnya macam tu lah. Tadi kita ambil contoh 100 kan, 100 unit dengan nilai RM1 tadi, kita tengok dia rugi. Misalnya kalau let's say lah kurang-kurangnya 1000 lah, 1000 unit dia beli dengan 1 unit RM1, dia beli 1000 unit, jadinya RM1000 lah. Kemudian saham naik jadi RM1.20. So untung dia sepatutnya kasar 200. Jadinya bila kita tengok brokerage katalah 14, pergi balik jual beli ada brokerage dah jadi RM28 katalah, campur stamp duty, campur clearing fee dan sebagainya. Kalau semua sekali kita kata RM35. Jadi ni 200 tolak RM35, kita masih lagi ada untung RM165. Ibaratnya macam tu lah. Sebab tu kita kalau untuk BNB Securities, pertama kali tu sebaiknya deposit RM500. Sebab kita tahu, kita dah kira-kira, dah buat kajian, kalau pembelian kurang daripada RM500 ni memang kebiasaannya nampak untung secara kasar, tapi bila kita jual rugi pada brokerage. Jadi ni kena ambil kira lah. Dan ini just nak perkenalkan lah, kita punya minimum RM8, dan kita punya normal trade RM14. Dia pergi balik jual dan beli, bukan jual beli RM14. Jual beli RM14, jual pun RM14. Minimum minimum. Kalau macam mana nak kira dia, ibaratnya kat situ kita tulis untuk trade yang normal, maksudnya bukan intraday. Contohnya saya beli dengan nilai RM5,000. RM5,000. So RM5,000 ni kalau kita darab dengan 0.3% adalah RM15. Jadinya kita ambil brokerage tu RM15 lah, bukan 14. Tapi contohnya RM1000 kita punya trade tu, kita darab dengan 0.3%, baru dalam RM3 lah. Jadinya tak sampai RM14. Jadinya kita ambil RM14. Sebab tu kita kata minimum RM14 ataupun 0.3%. Ini untuk normal trade. Samalah juga cara kiraan yang lebih kurang untuk intraday. Minimum RM8 ataupun 0.08%. Okey, tadi kita dah tengok kepada inilah total cost yang sebenarnya yang ada lah. Brokerage fee, stamp duty dengan clearing fee. Okay, brokerage tadi lah kita dah tengok setiap transaksi tu berapa untuk intraday dengan normal. Dan stamp duty ni adalah setiap 1000 RM1. Maksudnya apa? Kalau kita trade RM500, so tu dah dikira 1,000 yang pertama kan. Sebab jadinya kalau kita trade nilai RM500, so stamp duty kita RM1 lah. Kalau kita trade tepat-tepat kita belilah misalnya dengan nilai 1,000, so setiap 1,000 ada RM1. Jadi RM1 lah kita punya stamp duty. So kalau 1,500 macam mana? Kalau 1,500, sebab 1,000 adalah 1,000 yang pertama, 500 dah masuk ke 1,000 yang kedua. Jadi RM2 lah kita punya stamp duty. Dan ada clearing fee,
0.03%, kalau tak silap saya. Okay, lebih kurang macam ni lah cara kiraan dia. Brokerage, macam contohnya ni, kita beli dengan nilai 7,500 secara kasar. Brokerage 0.3%, jadinya kita kena bayar lebih kurang RM22.50. Okay. Jadinya walau macam mana pun kita tak boleh nak lari daripada cukai. Kita tetap ada sama je, minta maaf ni ada silap sikit kat sini, sama je SST 6% dari kita punya brokerage ni. Jadi nak tambah je lah. Kemudian ada clearance fee 0.03%, ada RM2.25. 0.03% ni daripada ni lah nilai 7,500. Kemudian stamp duty, sebab saya tengok tadi 7,500. Jadinya disebabkan 7,000 tu of course lah RM7. 500 tu dah masuk ke 1,000 yang ke-8. Jadi sebab itulah RM8. Jadi total inilah amount kita, nilai yang sepatutnya. Kalau kita belilah 753424, inilah nilai yang kita kena bayar. Sebenarnya akan ditolak pada akaun kita apabila kita beli saham. Jadi jual pun sama, dia tetap akan ada ni lah, brokerage, clearance fee dan stamp duty. Okay, kat sini just ada color ni, tak apa, nanti sekejap lagi saya akan buka platform lah. Kita akan tengok sebentar apa yang ada dekat platform. Cuma sebelum kita masuk ke dalam platform ni, ni lah nak tunjuk simbol apa yang ada dekat tu. Tak apa, nanti ini kita akan terangkan. Okay, selain saham ataupun mother share, kita adalah beberapa benda lain yang ada dekat pasar saham tu. Kadang-kadang kita tengok benda apa ni kan, tulisan panjang-panjang, nombor dia lain, kadang-kadang macam dia tapi bukan dia. Misalnya macam ni VS, dia tulis VSWA. Ni maksudnya VS Warren lah. Dan kalau kita tengok mark dia ataupun mother share dia sendiri, maknanya saham tu sendiri, sepatutnya kalau kita tengok dekat platform kita akan nampak dia tulis VS sahaja. Tapi dia ada tambah kat belakang ni Warren lah. Jadinya Warren ni salah satu cara lah dikeluarkan oleh company tu sendirilah untuk dia tambah duit lah. Mungkin kadang-kadang company ni dia tak nak tambah, dia nak pakai duit tapi dia tak nak issue new share ke, dia tak nak buat financing ke, dia buka Warren. Jadi Warren ni ibaratnya kita dapat macam kupon, kita boleh convert kepada mother share pada masa akan datang. Jadinya Warren ni pun kita boleh beli. Ibaratnya macam ni lah, macam ni VS Warren kita tengok waktu ni lah, ni lama punya ni, 2019. Mother share dia RM1.64 dan kita boleh exercise dia ataupun kita boleh convert saham Warren ni kepada mother share ni dengan nilai RM1.32. Ibaratnya macam ni lah. Biasanya Warren ni kita boleh beli lah daripada market lah. Dan biasanya Warren ni dia tengok mark dia. Kalau dia punya mark ataupun mother share dia patuh syariah, biasa Warren dia akan patuh syariah. Dan sekiranya Warren ni mark dia tak patuh syariah, mesti dia punya Warren tak patuh syariah. Contohnya tiba-tiba kita tengok apa genting lah, genting punya Warren, sebab genting tu tak patuh syariah, Warren ni mesti tak patuh syariah. Ibaratnya macam tu lah, dia biasa dia akan ikut mark lah. Kemudian ada call warrant. So call warrant ni tak patuh syariah lah, dan disebabkan kita bank securities adalah company yang patuh syariah, jadinya jangan risau, apa-apa counter tak patuh syariah ataupun call warrant ni ke, cubalah beli, memang takkan berjaya beli sebab kita dah block siap-siap. Maknanya memang takkan berjaya beli lah. Cuma sebagai pengetahuan, call warrant ni biasanya dia adalah warrant, dia buat macam warrant tapi dikeluarkan oleh third party lah, oleh third party, dan benda ni tak patuh syariah. Dan dia punya info pun ada dekat sini lah, ada dekat platform. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak tengok dekat platform. Akan nampak lah benda-benda ni. Tapi disebabkan kita tak akan belilah benda ni, takkan trade, so kita boleh abaikan lah. Dan kita ada juga right issue. Dia macam-macam lah. Right issue ni macam ni, kita tengok company ni kadang dia akan bagi right issue kepada dia punya pemegang saham, untuk dia boleh convert right issue ni kepada warrant. Contohnya dia kata cuma kena baca lah dia punya entitlement ni.
Contohnya macam dekat sini, dia bagi satu right setiap satu saham mak yang kita pegang tu, kita akan dapat satu right. Jadinya, tapi yang ni panjang lah. Kita kena tengok pada dia punya announcement, apa dia punya requirement dia, berapa dia bagi. Sebab macam ni senang lah, dia kata setiap satu bagi satu, kadang-kadang ada setiap 5 bagi 2, dan macam-macam lah. Jadinya rate issue ni biasanya kita sama ada kita nak convert boleh, ataupun terus nak jual pun boleh. Cuma kalau kita nak cuma kita kena ingat lah, tengok dia punya maturity date. Maturity date tu maksudnya bila dia expired, dikeluarkan pada market lah. Kadang-kadang dia punya waktu ni ada waktu dia yang agak terhad. Ini biasa kalau nak jual tu dia akan jual terus. Ni lebih kurang ini sebagai calculation kasar lah. Biasanya selepas bagi rate issue, harga saham tu kemungkinan dia akan berubah sikit lah, sebab dia bagi sebahagian nilai tu. Macam ni lebih kurang. Maknanya selepas dia bagi rate issue, harga mak dia akan jadi berapa, lebih kurang macam ni lah. Ni kalau cari dekat internet ni memang banyak dia punya calculation ni. Okay, bonus issue. Bonus issue ni biasa company boleh bagi. Dia akan bagi kepada, kadang-kadang dia tak bagi dalam bentuk dividen. Dia bagi bonus issue, dia bagi share. Kalau macam dalam case ni, Driven ni, dia kata setiap 25 saham yang kita pegang, saham mak dia tu, dia bagi 8. Dia bagi 8 unit. So benda-benda macam ni kena tengok jugalah dia punya, macam saya tunjuk tadi, buka kat Bursa Malaysia, tengok dia punya announcement, berapa yang dia bagi. Ikut company lah, benda ni dia tak ada satu sifir kata mesti bagi satu-satu ke 25/8 ke, tak ada. Terpulang, ada yang bagi satu-satu pun ada. Setiap 10 bagi 4 pun ada. Terpulang pada company tu. Jadi bonus issue ni bila dia bagi kat kita, saham yang kita pegang tu akan bertambah lah, saham mak dia tu. Ni bukan rate issue, ni betul-betul mother share tu sendiri. Ni macam tadi lah, ni dividen lah yang dah terangkan awal tadi. Ada dia ni, kita akan dapat dia punya ex-date dan sebagainya lah, bila kita boleh dapat, bila kita, kalau kita nak dapat tu bila kita kena beli dan sebagainya lah. Ni kita kena tengok pada announcement lah. Okay, tak apa, sebelum tu kita pergi dulu dekat platform. Okay, ni adalah platform lah. Lebih kurang kalau yang buka, yang dah register tu boleh nampak benda ni. Okay, so basically bila buka akan nampak macam ni lah dia punya main menu dia ataupun muka depan dia. Tapi biasanya orang-orang yang berminat dengan saham ni ataupun takut, biasa dia tengok benda ni pun dia dah rasa macam banyak benda nak tahu ni. Sebenarnya benda ni sangat-sangat cepat. Saya just bagi penerangan ringkas lah apa yang ada dekat kita punya menu ni. Dekat sini adalah lebih kurang dia punya kod saham, dan ini adalah stock, dia punya stock name lah. Kat sini kita, dan kat sini saya tak sure lah kalau dekat kalau tengok live ni jelas ke tak, nampak tak kat sini. So kalau ada bulat kecil ni dekat dia punya nama saham ni, ini adalah counter-counter yang patuh syariah. So kalau macam tak ada macam ni, dia tak patuh syariah lah. Yang ada bulat ni, bulat kecil ni ada patuh syariah. Dan dia ada simbol-simbol lain ni, yang lain ni boleh tengok nanti dekat user guide kat sini. Download je yang ni, kat sini memang akan ada penerangan setiap item yang ada dekat platform ni. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kan nak rujuk kat mana. Pergi dekat user guide, pergi bahagian trading. Kat sini akan dapat satu PDF file menerangkan setiap item ni. Tapi secara kasar kita akan go through lah. So dekat sini macam saya sebut tadi, kod saham, nama saham, ni yang ada bulat kecil ni dia adalah patuh syariah. Dan previous close. Previous close ni maksudnya harga tutup semalam.
harga tutup, contohnya kalau macam hari ni Sabtu lah, semalam adalah hari Jumaat, maknanya pukul 5 petang semalam saham Dinex ni ditutup pada harga 85 sen setengah. Dan high ni maksudnya harga tertinggi semalam dia pernah capai, maknanya harga saham ni dia dalam tempoh satu hari turun naik kan, jadinya harga tertinggi semalam adalah 93 sen setengah dan harga terendah dia pernah capai adalah 85 sen setengah. Ni BQ ni adalah buy Q ataupun orang beratur untuk beli sebanyak ni lah, ni dalam bentuk lot ni, 29473 lot. Dan ini adalah best buy, best sell ni adalah sell Q. Dan macam ni lah lebih kurang. Saya tunjuk asas-asas. Okey. Dan apa lagi kalau yang benda yang basic-basic yang untuk kita tahu adalah macam mana nak masuk duit. Macam mana nak masuk duit adalah ada dua cara. Satu pakai FPS, yang mana FPS ni biasalah macam kita biasa kalau guna Lazada ke Shopee ke, mana kita klik terus ke kita punya online banking. Kita boleh guna e-payment. Yang ni direct online banking lah. Just akan keluar macam ni. Type lah kita punya top up. Kita nak top up berapa? Contoh saya nak top up let's say RM10,000. Type je RM10,000, submit. Kita pilih kita punya bank. Contohnya pilih bank Islam okay. Kemudian type lah kita nak transaction status tu masuk ke email kita yang mana. Kemudian submit je. Bila submit tu dia akan masuk kita punya portal lah, portal online banking. Kemudian bolehlah buat macam biasa, masukkan TIC number dan sebagainya. Kemudian just submit. Selepas submit, biasanya dalam tempoh 5 hingga 15 minit duit kita akan masuk lah. Boleh tengok dalam kita punya dalam kita punya my account ni akan nampak lah berapa duit yang kita ada. Buka je account summary, dia akan tunjuk lah macam ni kosong lah, ni tak ada apa-apa. Tapi kalau contoh kita dah masuk duit, nanti dia akan tulis lah kat sini dah ada RM10,000 selepas 5 hingga 10 minit. Dan kat sini kita boleh nampak lah. Okay, cuma kat sini apa yang penting kat sini adalah kita nak tengok bila kita masukkan duit, kita akan nampak trust amount kita. Contoh tadi kata RM10,000, tetapi limit kita yang kita boleh trade sebenarnya kita tengok kat nilai di sini. Sebab kadang-kadang dan kita kena faham bahawa bursa ni dia ambil 3 hari bekerja untuk proses settlement ataupun menyelesaikan kita punya transaksi. Sebab contohnya misalnya macam ni kita masuk RM10,000 kita akan nampak duit kita kat sini RM10,000. Kemudian katalah kita ada beli saham dengan nilai RM500. Kita akan nampak kat sini purchase ataupun confirm match kat sini 500. Dan kita akan nampak kita punya available trading limit ni 9,500. Tapi kita masih nampak dekat available trust ni RM10,000 kita play. Kenapa tak tolak daripada aku punya trust account ni? Sebab bursa dia ambil 3 hari. Selepas 3 hari baru kita akan nampak dia tally. Sebab tu bila kita nak trade, kita rujuk dekat sini available trading limit. Inilah limit kita boleh beli yang sebenarnya. Yang tu ini adalah real time. Maknanya kalau kita ada RM10,000 limit, kita beli 500, dia automatik akan tolak 500 tu akan jadi 9,500. Kalau kita tengok available trust amount ni, dia berdasarkan nilai cash yang kita ada. Tapi nilai cash ni macam saya sebut tadi, dia bergantung pada settlement. Jadi settlement daripada bursa. Jadi dia ambil masa dalam tempoh 3 hari. Jadinya apa-apa sebab kadang-kadang kita faham lah ada pelanggan-pelanggan baru macam pelik duit saya tengok dekat sini ada dekat RM10,000 tapi kenapa trading limit saya ada 9,500. Jadi rupanya dia tahu je sebenarnya semalam dia beli 500, tapi dia tengok ada RM10,000 lagi, kenapa tak boleh beli RM10,000. Rujuk di sini available trading limit. Maknanya kalau dekat phone pun sama, rujuk available trading limit. Okey, ini saya sebut maknanya tadi duit masuk lah kan. Okey, option kedua. Tadi kita guna FPS lah, macam yang paling mudah. Let's say lah, dan kita kena faham sistem pun boleh jadi macam-macam lah kan. Kadang-kadang pihak bank ke apa ke ataupun internet masalah ke apa ke, kita ada option kedua untuk deposit. Deposit yang mana kita buat manual, yang mana deposit duit kepada account BNB Securities. Kita ada 2 account
BNB, boleh masukkan. Kemudian masuk cara manual, maknanya kita buka kita punya online banking, transfer biasa, kemudian ada receipt kan. Pergi bahagian deposit, masukkan kita deposit bila, kita guna check ke, cash ke, internet transfer. Masukkan kita dapat daripada bank apa, amount berapa, muat naik ataupun upload kita punya receipt, kemudian dan submit. Kemudian sama juga dalam tempoh 5 hingga 11 minit kita akan dapat kita punya limit. Okey, jadinya saya bagi tempoh biasa 5 hingga 11 minit. Maksimum proses ni boleh mengambil masa sehingga 1 jam. Jadi maksimum 1 jam lah, maknanya anda kata biasanya paling cepat 5 hingga 15 minit. Tetapi selewat-lewatnya 1 jam. So sekiranya kita dah buat dah, tak kisahlah deposit manual, mana kita upload receipt ataupun kita buat guna FPS, guna online banking direct. Tapi selepas sejam, tepat je selepas 60 minit tak masuk, call pada dealer ataupun reminder bagi tahu dah sejam duit tak masuk. Macam tu lah. Cuma kita nak maklum, sejam tu, selewat-lewat sejam tu adalah dalam tempoh waktu bekerja lah. Janganlah tuan-tuan perempuan masuk duit pukul 6 pagi kan, lepas tu pukul 7 check tak masuk lagi. Kita pun bekerja pada waktu biasa lah. Jadinya kalau misalnya masuk pukul 9 pagi, selewat-lewatnya akan masuk pukul 10 lah. Ini selewat-lewatnya, tapi kebiasaannya akan masuk selepas 5 hingga 15 minit. Jadi kebiasaannya macam tu. Saya cuma kata worst case 1 jam. Okey. Dan bila tadi samalah, okey, katalah tadi nak masuk duit dah sudah. Okey, kalau kita nak beli pun tak ada macam ni lah, senang je. Klik je mana-mana saham yang kita nak, sama ada kita klik dekat main board ni ataupun kita type lah. Contohnya kita type BNB. Kita boleh dapat stok tu. Just kita, kalau kita tahu nama saham tu, just type je, type search. Okay, klik dekat saham yang kita nak beli ataupun tak kisah, macam ni Warren lah, WA. Klik kat atas bahagian atas ni, buy. So kita boleh pilih lah, kita nak berapa. Ni yang kita pilih dekat sini dah bentuk lot Kalau kita type 1 bermaksud 1 lot, maksud 100 unit. Kalau tulis 10, masuk 10 lot lah. 10 lot ni bersama dengan 1000 lah, 1000 unit. Kemudian kalau dah pilih lot, pilih price, kita nak price berapa yang kita nak, terpulang lah. Ini kita punya judgement sendirilah, kita nak price yang berapa. Kemudian selepas dah pilih, just submit ataupun send now. Nanti akan masuk ke dalam, selepas send now akan masuk ke dalam kita punya order status. Sinilah. So nanti akan keluar ke dalam order status. Dekat situ kita boleh nampak sama ada order tu dah match ke tak match. Kat situ kita boleh tengok lah status dia macam mana. Dan saya buat agak cepat sebab nak sambil lalu je kan. Sebab nanti semua tutorialnya ada kita masukkan dekat dalam kita punya channel YouTube kat sini. BIMSAT tak je BIMSAT, kat sini ada semua ada. Nak buka account, macam mana nak guna FPS, macam mana nak trade, semua ada dekat sini. Sama ada nak guna website ataupun guna mobile app, semua ada dekat sini. Jadinya kita dah mudahkan tuan-tuan dengan puan-puan untuk trade. Tutorial kita dah sediakan. Maknanya jangan risau, semua dah dibantulah. Cuma in case ada masalah-masalah yang kompleks tu, just call dealer atau reminder lah ataupun kita punya helpdesk. Dan jangan risau juga, anda kata, dan kita buat dua bahasa. Mungkin kadang-kadang kita faham, ada yang tengok yang bahasa Melayu ni sukar untuk faham dia punya istilah-istilah tu kan, sebab kita translate directly kepada bahasa Melayu. Dia nak tengok tutorial tu dah bahasa Inggeris, jangan risau, kita buat dua bahasa. Macam ni kita tengok, kita buat yang bahasa Melayu untuk laman web, bahasa Inggeris pun ada untuk website. Kalau untuk application phone, ada yang untuk bahasa Melayu, ada juga untuk bahasa Inggeris. Jadi jangan risau, kita dah mudahkan untuk kefahaman semua. Baik, dan saya rasa perlu saya jelaskan kat sini, apa selain akaun patuh syariah, apa lagi yang
tuan-tuan boleh dapat daripada menjadi pelanggan BNB Securities. Okay. Keistimewaan paling besar saya rasa adalah kepada pelanggan BNB Securities, kita ada IPO, iaitu kita ada ISS ataupun interim syariah status. Jadinya biasanya bila nak beli IPO, dia tak ada status tau, dia syariah ataupun tak syariah. Jadinya kita bagi dekat klien kita eksklusif, betul-betul kepada pelanggan saja. Maknanya dia nak apply IPO tu kan, bila dah buka je account dengan BNB, apa-apa IPO kita bagi tahu dekat klien kita, IPO ni boleh beli ke tak, boleh apply ke tak, dia syariah ataupun tak, sebagai dia punya status syariah interim lah, kita bagi tahu dekat klien. Kita buat screening kita sendiri, kita bagi tahu dia syariah compliant ataupun tak, kita bagi dekat klien. Jadinya cuma kita nak bagi disclaimer lah, dan benda ni kita tak public kan, memang kita tak bagi kepada bukan klien. Ni kita hanya bagi kepada klien sahaja. Maknanya terhad lah. Dan macam mana nak dapatkan benda ni, interim syariah ni kita bagi sebenarnya melalui platform. Dekat platform boleh download, dekat situ saya tunjuk. Okay, macam mana nak tengok status-status tu dekat sini, pergi bahagian research. Pergi dekat Market Insight. Dekat sini biasanya kalau ada yang status IPO tu, kita akan upload dekat sini. Boleh download je, boleh tengok dekat sini. Dan termasuklah benda-benda yang lain lah, kalau nak tengok research punya report ke, nak tengok trading signal pun, kita akan upload dekat sini. Eksklusif untuk klien lah. Cuma cuma ni lah kenapa saya kata bila nak tahu status syariah ni, kena jadi pelanggan dulu. Ini adalah salah satu servis yang kita bagilah. Dan saya rasa sejak akhir ini, saya rasa banyak di media sosial lah yang menyalahgunakan kita punya status syariah lah. Kadang-kadang kita bagi dekat klien je status tak syariah compliant, tapi ada yang ambil kita punya template ni, tepek pula syariah compliant. Jadi berlaku kekeliruan. Jadinya paling tepat nak tahu betul ke tak benda ni datang daripada kita, pertama tanya dealer dengan remiser. Nombor 2, download sendiri daripada kita punya platform Biz Online. Maknanya kalau ada kita upload kat Biz Online tu, itulah dia status yang sebenar. Jadinya macam saya rasa hari tu Mobilia ni ada isu sikit lah. Bukan isu pada Mobilia ni, tapi isu pada ada yang ambil kita punya template ni, ubah kata tak syariah lah, ada yang edit kata syariah dan sebagainya, sebarkan dekat WhatsApp, dekat Telegram, dekat Twitter dan sebagainya. Tiba-tiba kita tengok, kita sendiri sebagai yang pengeluar kepada status ni, kita tengok kita tak buat keluar lagi ni, siapa yang buat ni. Jadinya untuk yang di luar sana, yang saya rasa ramai kat sini, terutamanya trader Muslim, memang berminat dengan IPO sebab yelah nak ambil kesempatan kenaikan harga pada hari pertama tu kan, ramai yang apply IPO. Jadinya bila nak apply IPO tu, nak tahu status syariah ni, bukalah akaun dengan BNB. InsyaAllah kita akan bagi pada semua klien kita status tu, dan bolehlah beli dengan rasa yakin dengan status yang kita bagi. Okay, seterusnya kita ada BTS, BIMSET Trading Signal. Dan ini pun kita letak dekat kita punya Biz Online tadi. Maknanya buka bahagian research, dekat situ memang akan nampak. Boleh kata selang sehari ataupun 2 hari memang ada je counter yang signal yang elok-elok, kita akan bagilah. Dan kita punya trading signal ni dikeluarkan ataupun dibuat oleh kita punya chartis, ataupun bukan sebarangan lah. Maknanya kita chartis kita ni semua ada MSTA dengan juga CFT, Certified Financial Technician. Memang certified untuk buat charting ni, bukan golongan tertentu yang semata-mata belajar dekat YouTube ke, ataupun memang betul-betul certified.
memang layak lah untuk dia mengeluarkan pendapat dia berkenaan chatting lah. Jadinya macam ni lah kita bagi, biasa kita akan bagi dalam bentuk macam ni. S1 ni adalah support, support tu, R1 ni adalah R ni resistance lah. Jadi terpulang lah nak buat kat mana kita punya target pas tu dekat mana ni terpulang. So ini kita akan bagi pada klien lah. Jadinya kadang-kadang memang non-klien memang tak akan dapat. Maknanya eksklusifnya pelanggan BNB Securities akan dapat dua benda lah. Kita akan bagi BIMSET Trading Signal dengan syariah interim status untuk IPO. Jadinya lepas tu kemudian untuk BTS ni bukannya kumpulan Korea tu Ini BIMSET Trading Signal kita bagi yang bentuk macam ni, dan juga kalau in case ada immediate signal kita terus bagi yang macam ni. Kita terus bagi macam ni, kita upload dekat BIS Online. Kita terus bagi berapa entry price, TP dengan ni lah. Dia punya ni saya tak nampak lah apa nak. Tapi kita bagilah dalam bentuk macam ni. Boleh buka dekat BIS Online. Macam yang saya tunjuk tadi dekat research. Pergi bahagian market tadi. Kat situ semua ada. Syariah interim status ada. BIMSET Trading Signal ada. Untuk chatting tadi semua ada. So kita dah sediakan untuk klien kita. Untuk memudahkan. Untuk trade. Maknanya untuk trade pun ada. Yang BTS ni lebih pada untuk yang trade lah. Maknanya nak beli hari ni jual esok, intraday dan sebagainya lah. Sebab signal ni kita bagi memang betul-betul untuk short term. Dan kalau bagi mereka yang nak long term, jangan risau. Buka juga bahagian research tadi. Ada saham-saham yang keluarkan oleh kita punya research team untuk stok-stok untuk long term yang kita boleh pegang. Sebab benda ni kalau yang research team kita keluarkan ini memang betul-betul berdasarkan performance company yang untuk long term lah. Kalau untuk macam ni, BTS ni dua-dua ni untuk short term. Jadi kita dah equip kita punya klien khas untuk dia punya pelanggan. You nak trade short term ada, kita bagi bahan sebagai panduan. You nak trade long term pun ada. Nak beli IPO pun kita bagi. Jadinya inilah keistimewaan yang kita bagi kepada pelanggan-pelanggan BNB Securities. Jadinya saya rasa setakat ni lah, sebab macam saya sebut tadi, kita punya live hari ni lebih kurang dalam sejam ni hanya untuk basic macam mana nak buka account, jual beli, basic saham, apa yang ada dalam pasaran saham, dan lebih detail kita akan pergi minggu-minggu berikutnya. Sebab macam sebelum ni ada yang tanya pasal margin, pasal macam mana nak buka account global, yang tu kita dah spesifik kan. Minggu-minggu yang berikutnya tajuk-tajuk yang spesifik untuk, macam contoh minggu depan kita ada margin trading. Jadinya kalau yang minat dengan margin tu boleh tengok minggu depan lah. Lepas tu yang berminat dengan nak buka account global, kita ada minggu satu lagi. Dan lagi-lagi next 2 weeks, kalau yang macam kita pun faham sekarang pun dah macam-macam jenis AI dan sebagainya, zaman algo, kita pun ada robo trading. Jadinya mungkin robo ni memang dah boleh ni lah bagi tahu signal. Just tinggal nak execute je. Okay, kalau ada sebarang soalan boleh letak dekat bahagian komen lah. Kalau ada saya akan cuba jawab sebaiknya lah. Dan sebelum kalau tak ada tak apa, just sebagai perkongsian. Okay, selain sebab sekarang ni bukan macam dulu yang mana kita untuk trade ni kita rely 100% kepada dealer ataupun advisor untuk carikan kitanya, nak carikan maklumat dan sebagainya. Sekarang maklumat ada di mana-mana. Kita boleh cari sendiri untuk trade, kita boleh cari maklumat dan nak tengok saham tu dan sebagainya. Misalnya macam ni lah, salah satu website boleh kita pergi, misalnya Malaysia Stock Biz kan. Just nak tengok yang basic-basic. Misalnya contohlah tengok Nestle saya just klik je mana-mana ni. Kat sini pun dia dah bagi tahu dah EPS berapa, PE berapa. Maknanya mungkin kalau nak buat sedikit research yang basic-basic, contohnya fundamental, kat sini pun macam-macam website dah ada. Kena berapa shareholding changes dah ada, annual report, berapa, mana maklumat yang penting lah
profit dia, profit after tax, revenue semua dah ada dalam. Jadinya tinggal untuk kita cari je untuk trade. So jangan risaulah, maklumat ada macam-macam. Dan bursa pun sendiri ada buat website, dia panggil Bursa Marketplace lah, boleh register tengok macam-macam dia bagi. Misalnya, saya bagi contoh dia pun ada bagi trading ideas. Saya try klik satu misalnya Uzma. Kat sini contoh lah, misalnya Uzma ni dia bagi tahu dia dalam kategori apa, industri apa, consensus target price ni, TP ni berdasarkan ni lah research daripada bank, dia orang kumpulkan berapa konsensus dia. Ada yang kata average score 6 lah, 3 lah, 10 dan sebagainya. Kat sini kita boleh tengok macam-macam lah, mudah. Sekarang ni nak trade sebenarnya mudah, maklumat tu ada kat mana untuk bantu kita buat keputusan bila nak masuk, bila nak keluar, kita nak buat long term, mid term, short term, semua dah ada. Jadinya tunggu masa hanya untuk kita buka account dan trade saja. Dan kalau tak ada, sebelum saya mengakhiri live pada hari ini, saya nak mengajak pada tuan-tuan perempuan terutamanya yang baru-baru ni, bolehlah buka akaun dengan BNB Securities untuk dapatkan keistimewaan yang kita bagi pada klien-klien kita. Dan paling penting ialah untuk buka akaun patuh syariah lah, full-fledged patuh syariah compliant dengan kita. Dan insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lain lah, dengan speaker yang lain insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.